Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini isunya yang paling menarik sekali ialah enggan berunding tanda pembangkang ada muslihat mau jatuhkan kerajaan sekali lagi. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, saya nak tanya kepada Anda semua, apa pendapat Anda tentang insiden tebuk atap, bocor atap, buka atap, tebuk dinding dan robohkan dinding? Apa pendapat Anda dengan tindakan mahu merampas kerajaan, mahu merampas kuasa melalui tindakan tersebut? Adakah Anda setuju dengan tindakan tersebut? Pada pendapat saya, tindakan itu adalah tindakan yang tidak baik sama sekali. Kerana ianya akan menyebabkan ketidakstabilan politik yang berpanjangan. Ditambah pula, lebih baik tunggu dengan sabar untuk pilihan raya bagi menjatuhkan sesuatu kerajaan. Kerana tindakan tebuk atap, tindakan buka atap, buka dinding dan sebagainya yang juga dipanggil dengan macam-macam nama, contohnya yang paling terkenal ialah langkah Sheraton, hanya akan menyebabkan kehilangan kepercayaan daripada rakyat. Rakyat yang mengundi kerajaan tersebut sepatutnya dihormati untuk memandatkan kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut menang dan menjadi kerajaan kerana mandat rakyat dan bukan disebabkan oleh parlimen. Memang benar, sesuatu kerajaan itu dibentuk kerana adanya ahli parlimen. Tetapi yang menyokong ahli parlimen itu ialah rakyat. Makna kata, sesuatu mandat itu datang daripada rakyat. Jadi tindakan untuk menebuk atap secara tak sabar, membabi buta tanpa menunggu pilihan raya adalah tindakan yang harus dikeji, harus dikecam kerana ianya membelakangkan mandat rakyat. Isu kali ini apabila enggan berunding, itu menunjukkan tanda pembangkang ada muslihat mahu jatuhkan kerajaan sekali lagi. Dipetik daripada Harapan Daily. Ahli Parlimen Shah Alam, Azli Yusof, menyifatkan pembangkang mempunyai muslihat apabila enggan berunding dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan peruntukan wakil rakyat blok itu. Beliau berkata, pembangkang seperti menyimpan agenda untuk terus mewujudkan suasana tidak harmoni, sekaligus menggambarkan kerajaan boleh ditukar sekali lagi. Bila pembangkang tidak bersedia untuk berunding, kita tidak tahulah apa objektif mereka, katanya. Sebab itu, rakyat sebenarnya berpandangan apabila pembangkang tidak bersetuju untuk berunding. Maknanya, pembangkang ini ada agenda tersendiri untuk terus mewujudkan suasana yang tidak harmoni dan memberikan persepsi bahawa kerajaan ini boleh ditukar lagi, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Azli berkata dakwaannya itu dibuktikan dengan kenyataan ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam sidang Dewan Rakyat minggu lalu bahawa kerajaan boleh ditukar melalui undi tidak percaya ataupun melalui akuan bersumpah ahli-ahli Parlimen. Beliau berkata persepsi bahawa kerajaan boleh dijatuhkan sekali lagi adalah gambaran yang tidak baik terhadap rakyat yang inginkan kestabilan. Pada semalam, Anwar menasihatkan pembangkang agar tidak angkuh dan sombong. Sebaliknya berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan wakil rakyat mereka. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan telah melantik timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof bagi membincangkan, dan kaedah itu sama ada seperti ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pakatan Harapan PH ketika menjadi pembangkang pernah menandatangani perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA dengan kerajaan. Sementara itu, Azli berkata apabila perbincangan dibuat bersama kerajaan, tidak timbul isu bahawa pembangkang perlu bersetuju bulat-bulat dengan apa yang dilakukan kerajaan. Sebaliknya, perjanjian itu sama seperti kitab dalam pentadbiran Ismail Sabri, iaitu hanya melibatkan persetujuan seperti kerajaan perlu terus disokong untuk kekal stabil bagi memberikan keyakinan kepada semua pihak termasuk rakyat dan pelabur. Pembangkang boleh terus memberikan kritikan, saranan sama ada di parlimen ataupun di luar parlimen, tidak ada masalah.
Tetapi yang pentingnya ialah kerajaan itu mesti harus stabil, mesti harus disokong supaya dia boleh berikan keyakinan kepada pelabur dan rakyat bahwa kerajaan ini akan kekal. Kita akan pulihkan ekonomi dan pupuk perpaduan, manakala pembangkang bertindak sebagai check and balance dalam sebuah kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi, katanya lagi. Kerajaan Madani sekarang ini akan memberikan peruntukan itu, tapi mestilah ada perundingan dan persetujuan tertentu, ujarnya. Ketika Perikatan Nasional memerintah selepas menggulingkan kerajaan PH dari tampuk pentadbiran, Muhyiddin tidak memberikan peruntukan kepada pembangkang walau dia sah untuk berlaku adil. Ketika Ismail Sabri dilantik Perdana Menteri ke-9, peruntukan pembangkang mula diberikan sama rata selepas rundingan bersama dilakukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, makin lama makin panas, isunya makin luar biasa. Ini semua gara-gara Tun Mahathir Mohamad dilantik sebagai penasihat tak rasmi bagi 4 buah negeri yang dipimpin oleh PAS. Persoalannya petang ini ialah apa yang akan jadi yang seterusnya. Apa jadi dengan PAS, apa jadi dengan Perikatan Nasional, apa jadi dengan Parti Bersatu. Dan paling penting persoalannya ialah apa sudah jadi dengan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Bersatu, yang mana pengerusinya ialah, presidennya ialah Muhyiddin Yassin. Dan lebih penting lagi, nasihat kepada Perikatan Nasional ialah pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin. Yang sekarang ini kelihatan pula yang lebih menonjol di dalam Perikatan Nasional ialah Mahathir Mohamad. Sehingga seorang daripada pemimpin dalam UMNO, MKT ataupun Majlis Tertinggi UMNO mengatakan bahawa PH atau PAS, maaf bukan PH, PAS hilang keyakinan kepada Muhyiddin melantik Mahathir. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam mendakwa ahli Bersatu menganggap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai liability sehingga membawa kepada pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat tidak rasmi Kerajaan Negeri Takbiran Perikatan Nasional. Kata beliau, itulah orang dalam Bersatu sendiri pun sudah nampak bahawa Muhyiddin ini satu liability. Begitu juga orang dalam Perikatan Nasional PN, kata Lokman Adam. Lokman menyoal ketidakhadiran Muhyiddin di dalam mesyuarat tersebut. Mereka sudah hilang rasa hormat kepada Muhyiddin. Kalau mereka itu masih menghormati Muhyiddin, mereka tidak boleh buat perjumpaan sulit tanpa bersama Muhyiddin atau tanpa kehadiran Muhyiddin. Tak pastilah Muhyiddin dijemputkah atau tidak, itu kita tidak dapat pastikan. Tapi yang teruknya, kalaulah Muhyiddin tidak dijemput di dalam perjumpaan tersebut. Kata Lokman lagi, Haji Hadi Awang, Presiden PAS, bukan Menteri Besar. Kenapa dia nak menghadiri mesyuarat itu? Taqiyuddin pun bukan Menteri Besar. Dia Setiausaha Agung. Kenapa dia menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Besar bersama Mahathir? Soalnya dalam satu video yang dimuat naik di Facebooknya semalam. Beliau memberi jawapan itu sebagai respon kepada persoalan terhadap usaha mengedepikan Muhyiddin dan pergolakan dalaman Perikatan Nasional yang semakin ketara. Sehingga Datuk Seri Hamzah Zainuddin turut mengumumkan hendak bertanding jawatan Presiden. Hamzah ialah setiausaha Parti Bersatu dan Ketua Pembangkang. Lokman yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO MKT UMNO turut menyoal tentang ketidakhadiran Muhyiddin yang juga pengerusi PN ke mesyuarat tersebut. Kalau Haji Hadi, Taqiyuddin boleh datang, kenapa Muhyiddin tidak boleh datang? Jangan lupa, kerajaan-kerajaan PAS ini ada yang bertanding menggunakan lambang PN, kata beliau lagi. Aku kalau jadi Muhyiddin, aku letak jawatan, kata Lokman Adam secara sinis dalam video tersebut. Kami selalu Menteri Terbesar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsur
Ri Mokhtar mengumumkan Kerajaan Takbiran Perikatan Nasional PN iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis telah membentuk blok kerjasama dan Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai penasihat tidak rasmi. Usaha tersebut bertujuan memberi fokus kepada pembangunan ekonomi masing-masing dan memelihara kebajikan rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan luar biasa datang daripada Harapan Daily. Dengan tajuk, lebih 20 kemudahan sukan dinaik taraf dibina, tapi ahli Parlimen PN masih tak nampak. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe, itu percuma. Adakah ahli Parlimen Perikatan Nasional buta? Kata netizen, mereka mempersoal. Apabila mereka seakan-akan tidak nampak, 20 kemudahan sukan telah pun dinaik taraf, telah dibina, tapi masih lagi kata tak nampak. Terdapat lebih 20 kemudahan sukan dinaik taraf dan dibina di Parlimen Permatang Pau sejak 2018. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Permatang Pau, Fahmi Zainul, menyenaraikan fasiliti terbabit yang kebanyakannya terdiri daripada gelanggang pelbagai jenis sukan. Senarai tersebut susulan usul ahli Parlimen Permatang Pau dari PAS, Muhammad Fawaz Muhammad Jan, dalam sidang Dewan Rakyat pada 13 September lalu. Tangkap layar usul daripada ex-Pemuda PAS kawasan Permatang Pau itu kemudiannya tular dan menarik perhatian orang ramai. Fawaz mengemukakan usul bahawa fasiliti sukan di kawasan diwakilinya perlu diberi perhatian kerana warga Permatang Pau kebanyakannya terlibat dalam aktiviti sukan. Sehubungan itu, Fahmi, 32, tampil menjawab dengan menyeraikan perincian kemudahan sukan yang dinaik taraf dan dalam pembinaan. Yang telah dinaik taraf ialah Stadium Mini Permatang Pau, futsal dan bola sepak, gelanggang futsal Permatang Pau di Permatang Pasir, gelanggang sepak takraw Jalan Tenggiri Kadun Seberang Jaya, kompleks sukan dan rekreasi Sony Seberang Jaya, bola jaring, bola tampar, takraw, bola sepak, bola keranjang dan tenis, gelanggang bola keranjang Taman Cermai Permatang Pasir, gelanggang sepak takraw Jalan Tenggiri Seberang Jaya, dan gelanggang bola jaring Jalan Tenggiri Seberang Jaya, gelanggang futsal Taman Guar Perahu Penanti, pembinaan gelanggang bola tampar pantai, Taman Guar Perahu di Penanti pertama di Pulau Pinang, Galeri Sukan Seberang Jaya pertama di Pulau Pinang, trek jogging Taman Cermai Permatang Pasir, lain-lain Taman Tunku Seberang Jaya, kolam renang Seberang Jaya sedang dinaik taraf, gelanggang futsal Arwana Seberang Jaya, mengkuang dem, mendayung kanu di Penanti, gelanggang futsal Bandar Baru Perda di Seberang Jaya, gelanggang futsal Taman Siakap Seberang Jaya, gelanggang sepak takraw Kampung Surau Seberang Jaya, gelanggang sepak takraw Taman Sembilang Seberang Jaya, gelanggang futsal Taman Sembilang Seberang Jaya, gelanggang sepak raga 7 Pengkalan Tambang Seberang Jaya, gelanggang sepak takraw Lebuh Tuna Seberang Jaya, gelanggang bola jaring Lebuh Tuna Seberang Jaya, dan gelanggang sepak takraw Seberang Jaya. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul mengejutkan kita semua. Jadi, apalagi yang sebenarnya nak dipertanyakan, persoalkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.